الأنبياء والمرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat mula-mula baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Amma ba'du fayaqulul 'abdul fakirul muznibul jani Muhammad bin Ismail Dawudi al-Fatani khadimul fuqara'i bimakkatil mahmiyati. Itu tanda tu. Betul, situ kita sambung. Bimakkatil mahmiyati. La'ala sawab mahmiyati. Tidak ada da. Khadimul fuqara'i bimakkatil mahmiyati. Amaluhullahu bi'altafi saniyati. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada ucap bismillahirrahmanirrahim ataupun kemudian daripada basmalah,
kemudian daripada hamdalah alhamdulillah, dan kemudian daripada selawat dan salam wassalatu wassalam. Lepas daripada tu jawab pada kata amma, maka lagi akan berkata hamba, yakni berkatalah oleh hamba. Selagi akan berkata oleh hamba tu pula yang fakir. Dia bahasakan diri dia tu yang fakir. Makna yang fakir maknanya yang mengharapkan rahmat daripada Allah, itu panggil fakir. Maka lagi akan berkatalah oleh hamba tu yang fakir. Hamba ni yang berhajat kepada Allah Ta'ala, berhajat pada rahmat daripada Allah Ta'ala, yang berdosa lagi pula kata dia. Dia ni yang berdosa, harap pada rahmat Allah. Lagi pula dia ni yang berdosa, lagi yang menghelakan dan yang mengusahakan dosa. Yang menghelakan maknanya yang tidak lepas daripada dosa, dan yang mengusahakan dosa. Tu dia panggil cakap tawadhu. Kata hamba, maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir, yang berdosa, lagi yang menghelakan dan yang mengusahakan dosa. Yang menghelakan maknanya yang tidak terlepas, maknanya daripada dosa lah. Siapa dia tu? Maknanya dibangsakan kepada Daud, kerana dia hari tu kita bagi tahu iaitulah cucu saudara, maknanya kepada Syekh Daud ni. Lalu tu disebahkan kepada Syekh Daud Al-Fatani. Khadimul fuqara di dalam negeri Mekah. Dia ni pula ialah orang yang menkhidmatkan. Khadimul fuqara, orang yang menkhidmatkan kepada tuk-tuk paki, kepada pelajar-pelajar lah. Dia tu yang menkhidmatkan kepada pelajar-pelajar di dalam negeri Mekah. Maknanya dia tu sebagai tuk guru kepada pelajar-pelajar di dalam negeri Mekah. Negeri Mekah tu yang dipelihara akan negeri Mekah, dan diperintah oleh Allah Ta'ala akan negeri Mekah, dipelihara dengan beberapa lemah lembut yang cemerlang. Maknanya negeri Mekah ni negeri yang suci lah. Sebagaimana kita maklum, solat di sana berganda-ganda maknanya pahalanya. Tu maksud dipelihara negeri Mekah dan diperintah oleh Allah akan negeri Mekah. Kita pun kena tunai haji, maknanya di negeri Mekah sana. Habis kat situ. Qad sa'alani ba'dul muhibbina an ajma'a lahu risalatan saghiratan mutarjamatan bil lughatil jawiyyati mutadamminatan li arkanil islami wal imani wa tak bunyi. Parut hari ni. Hari ni parut hari ni. Tadi kalau pegang tak bunyi kok. Dengar belakang. Dengar.
Qad sa'alani ba'dul muhibbina an ajma'a lahu risalatan saghiratan mutarjamatan bil lughatil jawiyati mutadamminatan li arkanil islami wal imani wa zajri tarikis salati. Coba pegang, tak payah itu. Wa zajri tarikis salati wa bayani syurutis salati wa arkaniha wa ba'ti fawaida dunyawiyyati wa ukhrawiyyati. Telah menuntuti akan daku, kata dia, yakni Syekh Muhammad lah, telah menuntuti akan daku, yakni ada orang minta kepada aku. Ada orang mari minta kepada aku. Siapa yang minta dia? Siapa yang menuntuti itu? Oleh setengah daripada kekasih. Setengah daripada kekasih muraknya iaitulah anak murid dia lah. Kena kepada anak murid dia. Itu setengah daripada mimba bitawadhu'. Maknanya cakap tawadhu' tak dipanggil dengan anak murid, panggil dengan kekasih ataupun sahabat, rakan maknanya. Itu tawadhu' dia lah. Begitulah di antara guru-guru kita semua pun samalah. Di antara dia tak bangsakan kepada kita tu anak murid. Mari dengan siapa tu? Misal Tok Guru pun jawab, oh ni sayangku ni. Tu tawaduk dia lah tu. Lepas tu kita balik anak murid, kita kena faham. Kita kena faham dia kata kawan, walaupun dia kata kita tu kawan, tapi kita kena hormat dia sebagai guru. Kena hormat dia sebagai guru. Kalau buat semacam kawan guru kita tadi, tak berkatlah ilmu kita. Sungguh pun dia tadi gelarkan diri kita sebagai anak murid ni kawan dia. Itu dia panggil tawadhu' dari sudut percakapan. Telah menuntuti akan daku oleh setengah daripada kekasih, yakni daripada rakan-rakan ataupun anak murid dia. Dia minta, anak murid dia minta bahawa aku himpunkan baginya, bagi setengah daripada kekasih-kekasih tadi. Bahawa aku himpunkan bagi dia. Dia minta supaya aku himpun suatu risalah, yakni akan suatu risalah. Risalah tu pula yang kecil. Dia suruh aku himpunkan suatu risalah yang kecil. Risalah tu pula yang diterjemahkan akan dia, akan risalah yang kecil ni. Maknanya suruh buat satu risalah kecil yang diterjemah, yang diambil maknanya daripada bahasa Arab lah. Diterjemah dengan bahasa Jawi. Tulis dalam bahasa Jawi. Risalah tu pula, risalah yang anak murid dia ataupun setengah daripada kekasih dia suruh dia himpunkan tadi tu. Risalah yang kecil itu yang terkandung ia risalah yang kecil itu terkandung, yakni mengandungi ia risalah yang kecil, mengandungi yang terkandung
bagi menyatakan segala rukun Islam. Suruh tulis dalam risalah tu, maknanya ada isi kandungan berkaitan dengan segala rukun Islam dan rukun iman. Suruh tulis berkaitan dengan rukun iman. Terkandung ia risalah yang kecil tu lagi, yakni dan terkandung ia risalah yang kecil tu lagi. Ada dan. Tengok di Arab sana, wazajri, ada dan tu. Dan terkandung ia risalah yang kecil ni lagi. Bukan setakat ada rukun Islam saja, rukun iman saja. Suruh tulis lagi isi kandungan di dalam risalah kecil dalam kitab Wisyah ni, iaitulah yang terkandung ia bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Suruh tulis juga bab berkaitan dengan nak menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan terkandung, yakni terkandung di dalam risalah ni lagi, isi kandungan di dalam kitab ni lagi, maknanya anak murid dia minta tadi suruh tulis isi kandungan di dalam risalah yang kecil ni laginya, bagi menyatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun sembahyang, dan menyatakan laginya setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Nanti kita akan bicara ke kitab yang kita akan muzakarah ni. Habis itu. Fa ajabtuhu lizalika wa in kuntu lastu ahlan lima hunalika musta'inan bil qadiril maliki al kashifi. Tu lil perkenan bagi tuntutannya yang tersebut, bagi tuntutan setengah daripada kekasih aku yang tersebut. Apa yang tersebut tu? Yang tersebut tu rujuk kepada yang terkandung ia bagi menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman, yang terkandung ia bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang hingga akhir. Itu maksud yang tersebut, rujuk kat sana. Dan jika bukan aku ni, kata dia, dan jika adalah bukan aku ni ahli bagi barang yang di sana itu. Tu tawaduk dia juga lah ni. Walaupun aku ni bukan ahli daripada barang yang di sana itu, yakni ahli bagi yang menghimpunkan akan risalah yang diterjemuh dengan bahasa Jawi itu. Walaupun aku bukan daripada ahli. Tu tawaduk dia. Lalu tu aku perkenan hal keadaan. Aku perkenan hal keadaan minta tolong aku. Aku minta tolong dengan Tuhan, yakni dengan Allah yang kuasa lagi yang memiliki, yakni lagi yang memerintah akan segala alam ni. Itu al-maliki, yang memiliki akan alam ataupun yang memerintah akan alam. Lagi yang membukakan, sifat bagi Allah belaka ni. Satu, dia minta tolong kepada Allah, sifat bagi Allah yang kuasa. Yang kedua, Allah tu yang memerintah, yang memiliki akan alam ni. Allah tu pula yang membukakan dan yang menghilangkan. Allah Ta'ala yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah, yakni bagi perkara yang payah-payah, yang susah-susah, dan bagi perkara yang kekeruhan. Allah Ta'ala lah yang akan buka, yang menghilangkan daripada kita segala hak payah-payah dan segala hak keruh-keruh. Yang payah-payah, yang keruh-keruh ni, yang hitam, sifat dia yang hitam. Banding yang hitam, benda-benda hak payah, hak keruh ni, hak sulit ni, bandingnya seperti malam lah, kata dia, perkara hak payah ni. Seperti malam lah yang kelam, lagi yang sangat hitam. Manakala waktu malam gelap gelemak kan, lazim daripada tu, benda tu payah lah. Tu dia panggil banding sahaja. Habis. Fajama'tu lahu fi hazihi risalati diraran
muftakharatan. Fajama'tu lahu fi hazihi risalati diraran muftakharatan min iddati kutubin mardiyatin mu'tabaratin liyahsula zalikal matlubi wa yatimma zalikal ma'aribu al marghubi. Maka aku himpunkan baginya bagi setengah daripada kekasih-kekasih aku tadi. Maka aku himpunkan bagi dia tadi, aku himpun di dalam risalah ini, aku himpun apa? Akan beberapa mutiara yang indah-indah. Yakni aku himpunkan masalah-masalah yang seperti mutiara. Itu dia panggil tashbih. Dia himpunkan di dalam risalah ni masalah-masalah hak seperti mutiara-mutiara. Masalah hak seperti mutiara tu yang indah-indah. Maknanya sifat bagi mutiara tu hak comel-comel. Kalau sifat bagi masalah gak, maknanya masalah-masalah yang elok-elok. Masalah-masalah yang elok-elok. Aku letak dalam kitab ni. Masalah yang elok-elok ataupun mutiara yang indah-indah ni, maknanya aku letak, aku himpunkan dalam risalah ni yang dipungutkan, yakni yang diambilkan, ambil daripada bilangan-bilangan, daripada bilangan-bilangan beberapa kitab yang diiktibar, kitab yang diredha akan dia, akan beberapa kitab diredha oleh ulama. Kitab-kitab diguna pakai oleh ulama. Lagi yang diiktibar akan dia, akan kitab tersebut. Yakni lagi pula kitab tu yang diiktibar, yang dibuat kira oleh para ulama, yang diiktiraf oleh ulama maknanya. Supaya apa tu? Supaya hasil demikian itu. Supaya hasil demikian kata permintaan daripada setengah kawan-kawan aku itulah, yang dituntuti akan dia, akan yang dituntuti akan dia, yang dituntut makna apa tu? Yang diminta akan dia, akan setengah daripada kekasih aku itu. Dan supaya sempurnalah, maknanya dia ambil, dia himpun kitab wisyah ni, kitab yang diminta tadi tu, maknanya dalam beberapa masalah mutiara yang indah-indah yang diambil daripada beberapa kitab diiktibar tu, supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemar akan dia, akan kehendak yang tersebut tadi. Supaya hasil, maknanya permintaan yang diminta oleh setengah daripada kawan dia, dan supaya sempurna maknanya kehendak hak kita, maknanya nak belajar daripada penulisan pengarang ni. Wasammaituha wishahal afrahi wa isbahal falahi wallaha as'alu an yanfa'a biha innahu qaribun mujibun wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku namakan wa ilaihi unibu, dan aku namakan risalah ini, aku namakan risalah ni nama-nama Wishahal Afrahi wa Isbahal Falahi. Aku letak nama dengan Wishah al-Afrah. Wishahul Afrah maknanya selendang bagi segala kesukaan, wa Isbahil Falah, wa Isbahal Falahi, dan berpagi-pagi dalam mendapatkan kemenangan. Tu kalau terjemah dia, Wishahul Afrah wa Isbahul Falah, ataupun Wishahal Afrahi wa Isbahal Falahi. Dan akan Allah jua, dan akan Allah Ta'ala jualah aku pohonkan, kata pengarang, yakni aku minta
bahawa memberi manfaat. Allah dia minta kepada Allah bahawa memberi manfaat dengan risalah ini. Atau dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia minta pada Allah supaya Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah ni. Sama ada manfaat tu kepada yang belajar kita, ataupun yang mengajar, ataupun yang membaca, ataupun yang mutalaah kita. Ini tak kira lah. Mudah-mudahan maknanya dia mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah ni. Kerana apa tu dia hanya mohon kepada Allah? Kerana bahawasanya tu innahu. Kerana bahawasanya ialah Allah tu. Kerana bahawasanya ialah Allah ni yang amat hampir, yakni yang amat hampir nisbah pada ilmu pengetahuan dia. Lagi yang memperkenankan pinta hambanya. Allah Ta'ala tu yang bersifat, maknanya yang memperkenankan permintaan segala hamba dia. Dan tiada taufikku, yakni dan tiada kekuatanku, tiada dayaku, melainkan dengan Allah. Melainkan kekuatan tu dengan minta tolong dengan Allah. Atasnya, atas Allah Ta'ala jualah aku berserah, dan kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala jualah aku kembali. Iaitu di akhirat kelak. Wa haza awanish syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi. Dan inilah, yakni pada saat inilah, sekarang ni lah, dan bermula inilah, yakni pada masa ni ialah ketika masuk pada nak menyatakan, nak masuk dah lah, pada nak menyatakan yang maksud. Apa yang maksud? Itulah yang maksud yang terkandung pada menyatakan segala rukun hingga akhir tadi. Masuk tu nak membicara ni hak-hak maksud sebenar ni dengan pertolongan daripada Tuhan Al-Malikil Ma'bud, iaitu Tuhan Raja bagi yang disembah. Raja yang kita diibadatkan akan dia, akan Allah Ta'ala tadi, akan Raja tadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis itu. Babu arkanil imani wal islam. Tu kita tak baca tu, ataupun kita baca juga, baca sebagai selingan, tapi kita tumpukan terus kepada bab zajri tarikis solah. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah kita sambung lepas daripada raya nanti. Muka surat 13. Kitab Muhimmah muka surat 13. Baris yang ke-5. Betul? Situ. Baris yang ke-5. Baris yang kedua dia. Muka surat 13 baris yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tabarani, yakni oleh Imam At-Tabarani, bermula perempuan itu, yakni perempuan yang mempunyai suami itu, tiada menunaikan ia perempuan, tidak menunaikan ia perempuan akan hukuk Allah Ta'ala, yakni akan tanggungjawab dia kepada Allah. Dengan maknanya perempuan ni tak tunai lagi hak dia kepada Allah, hak Allah ke atas dia, yakni ke atas perempuan tadi. Hingga mana tu? Hingga mendatangkan ia perempuan akan hak suaminya sekalian. Barulah panggil dia tunah hak Allah. Walaupun maknanya dia cukup rukun-rukun Islam dia buat ke semua, misal puasanya dia buat, ataupun sembahyang fardunya dia tunah,
tapi dia masih lagi maknanya tak taat kepada suami dia. Walaupun maknanya hak lain-lain tu dia tunai belaka. Dia buat ke semua sekali. Tapi hak dia dengan suami, hak tu tak tertunai, maka secara sekaligus maknanya dia tak belum lagi menunaikan akan hak Allah Subhanahu wa taala. Walau hak lain cukup. Walau hak lain cukup. Ini sebagaimana hadis kita baca dulu dah ni. Iza sallat al-mar'atu khamsaha. Apabila seseorang perempuan tu dia sembahyang 5 waktu, itu hak Allah bagi. Wasamat syahraha, maknanya dan dia berpuasa, maknanya syahruha pada bulan Ramadan tu. Hak wajib itu dia puasa. Wa hafizat farjiha, dan dia jaga maknanya kemaluan dia. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suami dia. Tu ayat keempat tu, dia taat pada suami dia. Qila laha, maka berkatalah syurga kepada dia, maknanya udkhuli al-jannata, masuk olehmu akan syurga, min ayyi abwabil jannah, di mana-mana pintu syurga, syita yang kamu kehendak, syiti yang kamu kehendak. Mana-mana syurga mu nak masuklah. Itu berdasarkan daripada hadis hari itu. Kita baca dulu. Itu. Dan telah mengeluarkan oleh Tabarani, bermula perempuan itu tiada menunaikan ia perempuan akan hak Allah Ta'ala hingga mendatangkan ia perempuan akan hak suaminya sekalian, yakni barulah panggil tunai hak Allah. Dan jikalau menghendaki ia suami, jikalau suami menghendaki ia suami menghendaki akan isteri tadi, akan perempuan tadi, dan padahal perempuan itu di atas belakang pelapik unta, yakni sekalipun, jawabnya janganlah menegahkan ia perempuan tadi, jangan dia tegah akan dirinya, akan diri perempuan, walaupun maknanya duduk di atas belakang pelapik unta, yakni kinayah daripada tempat hak payah sekalipun. Maknanya dia jangan tegah, dia kena tunai, maknanya apa hak suami dia nak, tu maksud dia. Tu kena maknanya taat kepada suami dia tadi. Itu hadis lepas juga. Dan tiada harus perempuan itu, yakni perempuan yang ada suami ni, tiada harus, yakni haram tiada harus puasa sunat. Itu puasa mana? Puasa yang sunat, tapi haram bagi perempuan tadi untuk puasa sunat, melainkan baru tak haram dengan izin suaminya, suami bagi perempuan, baru tak haram. Itu haram bagi perempuan untuk dia buat ibadat puasa sunat. Kiyahlah daripada benda lain. Hak ni hak ibadat ni. Apatah lagi maknanya perkara-perkara hak bukan daripada ibadat. Kalau bukan daripada izin suami, terlebih lagi maknanya. Hak setara ibadat pun, tapi ibadat mana? Ibadat sunat. Adapun ibadat wajib, umpama sembahyang, suami dia tak bagi dia solat umpamanya, hak tu tak boleh nak taat hak tu. Hak tu maknanya tak boleh kita tak sembahyang, kerana hak tu perintah daripada Allah atas jalan wajib. Ataupun puasa bulan Ramadan, mu tak boleh puasa mu, hak tu tak boleh nak taat. Hak kata maknanya berdosa kita puasa ni kait puasa yang sunat. Hak ni kalaulah suami dia tak izin dia puasa sunat, maka haram perempuan tadi. Haram apa tu? Haram aridi nama dia. Haram aridi asal sunat. Tapi dah jadi haram bersabit kerana suami tu tak izin. Itu dia panggil haram aridi, asalnya benda tu sunat. Tapi suami tak izin, lalu tu jadilah haram aridi atas perempuan tadi untuk dia puasa sunat tadi. Tu tak payah puasalah umpamanya. Macam mana suami dia begitu, tak payah puasalah misal.
maka tak boleh. Haram bagi perempuan tadi, maknanya untuk dia berpuasa, puasa yang sunat. Tu syarat nak jaga apa tu? Kerana suami dia ada di samping dia. Mungkin suami dia nak kepada jimuk dan sebagainya. Maka agama sekat kat sanalah. Di situ. Maka jika berbuat ia isteri akan puasa sunat tadi. Kalau dia buat juga perempuan tadi akan puasa sunat, sedangkan maknanya suami tadi tak izin, nescaya berdosalah perempuan itu. Berdosa perempuan tadi. Dan lagi bukan setakat berdosa, lalu tu pahala hak daripada dia buat puasa sunat tu, dan lagi tiada diterima daripadanya daripada perempuan, yakni akan puasa yang tersebut, akan puasa sunat tadi, yakni tak diberi pahala terhadap puasa sunat yang dia lakukan tadi tanpa izin suami dia. Suami dia tak izin, tiba-tiba dia puasa juga. Puasa dia tadi tak dapat pahala dah satu, bahkan berdosa kerana dia tak taat pada suami dia. Dia langgar perintah suami dia pagi tadi. Tu berdosa dia. Dan tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumahnya. Haram beri sesuatu daripada rumah. Apa makna sesuatu daripada rumah? Bukan beri rumah dah. Mana rumah kita ni tak ada dah sedekah dah. Bukan. Maksud di situ ialah isi rumah. Isi rumah. Dan tiada harus, yakni haram pula, yakni bagi perempuan tadi. Bagi perempuan bergelar isteri tu, dia memberi sesuatu, dia memberi ikutlah sesuatu tadi tu, dia beri daripada isi rumahnya, rumah bagi suami, melainkan dengan izin suaminya, suami bagi perempuan baru tak apa. Melainkan suami dia izin. Umpama ada orang mari minta khairah, umpama ada orang bagi nak mari minta sedekah, tak kira lah. Tiba-tiba suami tak izin, tu tak boleh bagi. Lalu tu nak bagi juga, kena minta izin dan suami tu bagi, baru boleh bagi. Tu sekira-kira harta tu harta rumah suami, yakni hak milik suami. Adapun kalau harta kita sendiri, harta bagi perempuan tadi, dengan makna dia ada bekerja sedikit sebanyak, ataupun suami dia memang bagi duit pada dia secara bulanan, ni duitmu, jadi milik dia lah. Hak tu dia nak sedekah tak apa, kerana milik dia. Ni hak isi rumah bagi suami. Maka hak isi, hak milik bagi suami ni, dia tak boleh nak guna secara sewenang-wenang, nak bagi sedekah secara sewenang-wenang tak boleh. Melainkan boleh juga dengan izin suami dia, baru boleh. Tu tiada harus pula memberi sesuatu daripada isi rumahnya, isi rumah daripada suami tu, melainkan baru boleh dengan izin suaminya. Melainkan yakni tak izin suami pun tak apa. Melainkan yakni tak izin suami pun tak ada masalah ni. Dengan makanan yang basah, yakni dengan memberi makanan yang basah, makanan tu pula yang takut binasa, makanan hak takut basi, ataupun makanan hak takut rosak, ataupun makanan kalau tak bagi ni bazir ni, makanan tak habis. Sekira-kira kalaulah makanan hak pesing begitu, ataupun tiap-tiap benda hak jenis akan punah, akan rosak, akan bazir kalau tak bagi sedekah, maka iaitu dalam masalah makanan hak takut rosak ni, ataupun yang takut bazir, basi, ataupun benda-benda hak takut jadi bazir, punah, dalam masalah ni haruslah bagi perempuan itu, perempuan hak bergelar isteri tadi, memberi akan dia akan makanan yang takut basi, beri bagi seseorang dengan tiada izin suaminya, suami bagi isteri tadi. Tak ada masalah tu. Kalau syarat makanan hak akan jadi basi kalau kita tak bagi, ataupun makanan hak akan jadi bazir kalau kita tidak bagi, ataupun tiap-tiap benda hak akan punah kalau kita tak bagi, itu tak apa.
Kerana jadi bazir kalau kita tak bagi. Maka waktu tak apalah. Walaupun dengan tiada izin suami dia. Maka jika berbuat ia isteri. Ini tafriq pada kata tiada harus memberi sesuatu daripada isi rumah. Tafriq situ tu. Bukan tafriq pada kata harus bagi perempuan memberikan bagi seseorang dengan tiada izin. Jadi punah masalah. Tafriq pada kata tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumah asal atas. Maka jika berbuat ia isteri, yakni isteri tadi dia buat juga. Apa dia buat juga? Asalnya haram dia beri sesuatu daripada milik suami dia, isi rumah suami dia tadi dengan tanpa izin. Tiba-tiba dia bagi juga sedekah barang hak suami dia ni dengan tanpa izin suami. Dia bagi juga. Nescaya adalah bagi suami itu pahala, yakni dapat pahala bagi suami tu. Dan adalah atas perempuan itu pula yang bagi harta suami dia tanpa izin suami tadi berdosa. Nanti dia berdosa. Adapun di suami naik pahala. Tu kalau dia bagi juga maknanya harta hak milik suami dengan cara suami itu tak izin. Dia dapat dosa. Pahalanya dapat kepada suami, pahala sedekah tadi. Dan tiada harus pula keluar ia isteri daripada rumahnya, rumah bagi isteri, rumahnya bagi suami. Tiada harus pula, yakni haram pula keluar ia isteri daripada rumahnya, rumah bagi suami. Melainkan boleh juga dia nak keluar dengan izin suami dia. Kalau izin suami tak apa. Maka jika berbuat ia isteri, ia perempuan, kalau dia keluar juga maknanya daripada rumah tanpa izin suami dia tak bagi, tiba-tiba keluar juga, nescaya melaknatkan oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat itu. Nescaya melaknatkan oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat itu marah hingga taubat. Nescaya melaknatkan oleh Allah Ta'ala. Situ dulu. Nescaya melaknat oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat tu pula marah hingga taubat ia isteri yang keluar daripada rumah tadi, atau kembali, yakni atau kembali balik kepada rumah dia. Sehingga itulah maknanya malaikat duk laknat ataupun Allah Ta'ala duk laknat kepada perempuan tadi, hingga dia taubat ataupun sehingga dia balik pula ke dalam rumah bagi suami dia tadi. Ini pun hadis hak lepas juga ni. Ketahui olehmu hei segala perempuan, apabila musafir suamimu, yakni apabila suamimu tiada di rumah, itu maksud musafir. Apabila musafir suamimu, yakni suamimu tiada di rumah, sama ada tiada di rumah tu pergi jauh ataupun pergi dekat, tak kira lah, tak ada di rumah tu, atau panggil musafir sini. Ketahui olehmu hei segala perempuan hak bergelar isteri, apabila musafir suamimu, apabila suamimu tiada di rumah, sama ada tiada di rumah tu dia pergi jauh ataupun dia pergi dekat jah, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main. Yani jangan sesekali kamu duduk bergalak. Jangan sesekali kamu duduk buat gedik. Itu maksud bersuka-suka, bermain-main. Jangan duduk bergalak, jangan duduk bergedik. Dan jangan pula, yakni jangan pula perempuan tadi itu berhiasan. Jangan dia berhias, jangan dia berjanguk. Jangan dia berjanguk. Hingga ni pada kata berjanguk gitu. Kata jangan berjanguk tu hingga pulang kepadamu oleh suamimu, yakni barulah boleh berjanguk, yakni barulah boleh berhias, yakni berhias kepada suami lah makna dia. Tu baru boleh. Sehingga suami dia balik dalam rumah dan dia berhias pada suami, tu baru boleh. Adapun berhias
tanpa suami itu tidak ada hak itu tidak dibenarkan. Tak boleh. Dan lagi jangan sekali-kali. Dan demikian lagi. Jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Ayat ni jangan sesekali kamu tak turut janji suamimu. Kalau ada janji dengan suami, maknanya jangan tak turut, jangan menyalahi dia. Dah berjanji kena ikut janji. Itu makna dia. Dan kata Imam Ghazali, ini nak cerita satu cerita tentang seseorang perempuan ni, yang dia berjanji dengan suami dia. Dan kata Imam Ghazali, dihikayatkan cerita ni oleh Imam Ghazali, adalah seseorang laki-laki, adalah seorang suami. Keluar ia suami tadi, ia laki-laki itu kepada musafir. Dia pergi keluar daripada rumah, pergi cari rezeki ataupun ada urusan luar, tak kira lah. Dia tutubik daripada rumah. Dan berjanji ia suami dengan isterinya tadi, dia berjanji bahawa jangan turun daripada rumahnya, rumah bagi suami itu, turun tempat yang di atas, turun tu kepada tempat yang di bawah. Dengan makna rumah tu 2 tingkat zaman itu ni, zaman dulu ni. Rumah dia 2 tingkat, maknanya dia duduk tingkat atas, ada orang tingkat bawah. Lalu tu dia berjanji. Suami dia maknanya buat pesan pada dia, mu jangan turun bawah. Jangan turun bawah tu. Duduk atas je maknanya, begitu. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu. Rumah di bawah tu rupa-rupanya pok dia. Pok bagi perempuan, maknanya mertua bagi suami dia tadi. Suami dia pesan ni, aku nak musafir ni. Lalu tu dia pesan, mu jangan turun daripada atas ni ke bawah. Duduk sini lah, jangan turun bawah, gitu. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah tu, rumah dia 2 tingkat tadi. Maka dah begitu sakit ia bapa perempuan, tiba-tiba sakit bapa perempuan tadi, hak berada di tingkat bawah tu. Maka menyuruh oleh perempuan itu, yakni maka menyuruh oleh perempuan itu, yakni akan seseorang, gitu. Yakni perempuan tu suruh kepada seseorang supaya tanya, makna. Maka menyuruh oleh perempuan itu, yakni akan seseorang supaya ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perempuan tu suruh kepada seseorang itu supaya ditanya pada Rasulullah? Suruh minta izin pada turun kepada mendapat bapanya itu, yakni bapa hak sedang sakit tadi. Dia suruh kita tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ni maknanya ada orang berjanji dengan suami dia, ataupun suami dia pesan jangan turun bawah. Sekarang ni bapak dia berada di bawah tu sedang sakit. Boleh ke maknanya ya Rasulullah nak turun? Itu makna. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuat taat akan suamimu pula, yakni jangan kamu turun. Jangan kamu turun. Mu kena maknanya hak mu berjanji tu, mu kena tunai dia. Dah pesan begitu suamimu kepadamu, maka mu tak boleh nak menyalahi dia. Lalu tu maka mati bapanya, bapa perempuan tadi. Tiba-tiba matilah bapa tadi. Maka asalnya tu tak ada tu. Asalnya tu ala sawab lebih. Sedangkan dia berjanji dah jangan turun di bawah. Dia ada pesan dah jangan mu turun daripada bawah. Ni mati dah ni bapa aku ni berada di bawah ni. Lalu tu dia perempuan tadi tu minta izin akan Rasulullah, yakni maknanya dia utuhlah. Bukan dia turun pergi cari Rasulullah, tidak. Kerana dia tak boleh nak turun ni. Dia suruh siapa-siapa, maknanya suruh pergi tanya Rasulullah, nak keluar, nak tubik juga daripada rumah, nak ikut jenazah bapa dia hak telah mati ni, nak kita tanam apa semua ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu tadi. Dah mu janji begitu mu kena ikut.
maka ditanamkan orang akan bapanya itu, padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya, kepada tanam bapanya yang sudah mati tadi, dan tiada melihat ia perempuan akan bapanya yang tersebut. Dia tak ada nak tengok suami bapa dia, tak ada nak hadir pada tempat jenazah ataupun tempat penguburan bapa dia tadi. Maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Nabi suruh kepada seseorang lah supaya pergi kepadanya, kepada itu perempuan. Maknanya Rasulullah hantar utusan supaya pergi kepada perempuan tadi, bagi khabar gembira ni, mengkhabar akan Nabi kepada seseorang itu terhadap perempuan tadi, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan, yakni telah mengampunkan dosa bagi bapanya itu. Sebab apa tu? Sebab taat bagi suaminya, yakni sebab asbab anak taat bagi suami tadi. Kerana asbab tu Allah Ta'ala ampun dosa bapa tadi. Tu besar maknanya tanggungjawab isteri kepada suami. Dia tak boleh nak menyalahi. Sungguh pun begitu maknanya Allah Ta'ala mengampunkan dosa bapa tadi. Kerana apa? Apa dosa bapa? Kerana bapa lah tu yang didik daripada kecil lagi. Maknanya jangan menyalahi ataupun kena taat apa hak suami. Maknanya selagi mana tidak melanggar syarak. Tu kalau kita zaman sekarang ni tak lah begini ni. Ni maknanya kena ikut. Nak menceritakan kepada kita betapa besarnya taat kepada suami tadi, walaupun ayah kita tu mati sekalipun, sekira-kira tak minta izin tak boleh nak pergi. Tu tak boleh nak pergi. Kita zaman sekarang tak begitu. Suamimu apa begitu tu. Balik pun tak boleh nak balik rumah aku misalnya. Tu tak faham agama panggil. Tak reti cabang-cabang agama. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isterinya, isteri seseorang. Dan setengah daripada adat yang lazim, yakni itu adat kita sebagai isteri, kena kasih atas segala kelakuan suaminya dan memeliharakan ia isteri tadi akan harta suami dia. Kena jaga harta suami dia. Sama ada suaminya itu hadir, yakni ada di rumah, atau gaib, atau tiada di rumah, tak kira, kena jaga harta suami dia. Dan kasih sayang ia isteri dengan segala kerabat bagi suami. Tak boleh nak maki anak dia. Dan memelihara pula, yakni memelihara lagi daripada melawan suaminya, yakni jangan berbantah-bantah, jangan lawan perkataan suami tadi. Suami cakap kena duduk senyap, tak boleh nak bantah, tak boleh nak lawan cakap dia, apatah lagi jergah suami. Tu tak boleh berlaku tu. Kena jaga suami. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu apabila ada ia perempuan duduk sungguh sembahyang di dalam serambi rumah bagi perempuan ataupun rumah bagi suami itu terlebih afdal ia perempuan daripada sembahyang di dalam masjid. Kerana tempat bagi perempuan tadi di rumah. Lalu tu afdalnya maknanya masjid dengan di rumah. Afdal dia sembahyang di serambi rumah lagi daripada masjid. Kalau kira-kira serambi rumah ni di luar dah tu. Tapi afdal situ lagi daripada dia sembahyang di masjid. Kerana masjid tu ramai. Adapun di sembahyang di serambi rumah, di bira-bira rumah luar daripada rumah di serambi tu, tak ramai mana orang lelaki. Tu tak apa. Afdal hak situ lagi. Dan sembahyang di dalam bilik pula. Mana dah? Dan sembahyang di tengah rumah. Tengah rumah maknanya di ruang tamu.
Dan sembahyang perempuan di ruang tamu rumah itu terlebih afdal ia perempuan daripada sembahyang di dalam serambi rumah pula. Sembahyang di dalam ruang tamu rumah tu. Maknanya pada ruang tamu tu terlebih afdal, maknanya daripada dia sembahyang di dalam serambi rumah dia. Di bira-bira rumah dia. Dan sembahyang di dalam bilik rumahnya. Sembahyang dalam bilik rumah tu pula. Dalam bilik bagi rumah dia tu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah, yakni di ruang tamu. Sembahyang di bilik lah hak terlebih afdal. Apa maksud kesimpulan? Iaitu mayang solat perempuan dalam bilik, hak itulah hak terlebih afdal daripada segala-gala. Tu ada tu bagi perempuan, adapun kita bagi lelaki afdalnya sembahyang di masjid. Tu pun banyak lagi tu cabang-cabang dia sebagaimana kita belajar dalam kitab pedoman hari tu. Maknanya sekira-kira kalaulah di masjid atau tempat tu telah ada tertunai ada fardu kifayah, apa ni sunat kifayah, fardu kifayah sembahyang tu, sembahyang jamaah tu. Lalu tu kita sembahyang di rumah, hak tu terlebih afdal sekira-kira maknanya kalau isteri kita tu sembahyang seorang. Tu sedangkan di masjid ataupun di surau rumah kita tu ada dah tertunai dah, maknanya ada dah orang hak sembahyang. Lalu tu kita kalau pergi sembahyang di masjid, dan jangan berhiyah. Nun belakang tu tak ada. Dan jangan berhiyah dengan memakai pakaian yang baik-baik. Lazim daripada kata wajib pakai yang buruk. Lalu tu jangan berhiyah yang baik-baik. Dan jangan memakai bau-bauan. Tak boleh haram pakai bau-bauan sebagaimana hadis hak lepas. Dan sayugianya, semolek-moleknya, sebaik-baiknya berjalan ia perempuan pada tempat yang sunyi, yakni pada tempat hak selamat daripada maknanya bercampur aduk atau maksud. Tu tempat yang sunyi maknanya yang selamat dari oleh lelaki yang hilang. Tu dia kata dah tu. Serta memeliharakan pula, yakni perempuan tu kena pelihara, wajib dia kena pelihara daripada didengar oleh lelaki yang hilak. Lelaki yang hilak maknanya lelaki yang ajnabi, hak sah nikah dengan dia. Dia kena pelihara dengar, jaga akan suaranya, suara bagi perempuan tadi. Dia kena jaga suara dia tu. Ni payah belaka ni nak jaga perempuan ni, nak jaga suara ni. Kerana dalam agama kita kalau kira-kira dengan lelaki yang ajnabi, bagi perempuan dia kena suara tu kasar. Kalau orang tanya dari mana, contoh, kena buat suara bandi amuk, kena buat begitu. Kena buat suara garau, tak boleh buat suara lembut-lembut, tak boleh. Itu haram. Dia kena buat suara garau ataupun suara yang keras. Itu tak mahu jadi timbul fitnah. Kalau buat suara lembut jadi timbul fitnah. Sungguh pun aurat apa ni, suara tu bukan aurat tapi dia tempat timbulnya fitnah. Ni payah belaka ni. Wajib dia kena pelihara suara dia daripada didengar oleh lelaki yang ajnabi. Dan memelihara pula daripada dikenal oleh orang akan rupanya rupa bagi perempuan. Ni masalah ni maknanya khilaf ni. Ni kena pakai purdah maknanya. Supaya tidak dikenal oleh orang akan rupanya. Ataupun tak dikenal oleh orang akan rupanya. Maksud yang kedua iaitulah jangan pakai pakaian hak ketat-ketat. Itu maksud yang kedua. Dan jangan ia perempuan tak dihirau. Jangan hirau maknanya jangan peduli. Jangan bicara, jangan bercakap sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya, suami bagi perempuan tadi. Jangan dia hira. Kalau lelaki lain daripada sahabat dia ada tanya sesuatu perkara, jangan dia hirau, jangan dia peduli, jangan dia bicara, jangan dia bercakap dengan lelaki tersebut. Melainkan sahabat dia, sahabat bagi suami tadi. Dan jangan ia perempuan tu hirau sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya. Hak lain daripada sahabat suami jangan dia hirau. Pada menuntut
satu hajat, yakni hak selain daripada suami dia, sahabat suami dia, kalau ada tanya dia sesuatu perkara, tak boleh dia nak jawab. Melainkan perkara tu maknanya ada hajat-hajat tertentu ketika nak jual, nak beli apa semua, tu tak ada arah lah. Tu tak apalah walaupun bukan sahabat suami dia tadi. Habis dan setengah daripada adat yang lazim atas isteri, wallahu alam. Wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan kau ni tak jadi.